here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semalam kita telah mendengar kebaikan bersedekah yang diperolehi semasa hidup dalam dunia ini. Dan di sana ada kebaikan bersedekah yang mana kita akan kecapi di hari akhirat nanti. Yang dikecapi semasa hidup dalam dunia ini, pertamanya ialah membersihkan harta kekayaan. Nombor dua, membersihkan badan diri kita ini daripada segala dosa. Yang ketiga, menolak bala dan penyakit. Yang keempat, menyenangkan hati orang miskin. Dan yang kelimanya, menjadikan harta itu berkat, luas rezeki. Adapun 5 yang di hari akhirat, maka 1, sedekah itu akan menjadi naungan baginya. Nombor 2, sedekah itu akan meringankan hisab perhitungan amalnya. Dan ketiga, memberatkan timbangan amal kebaikan. 4, memudahkan menyeberang di atas titian siratal mustaqim. Kelima, bertambah darjat di dalam syurga. Ini 5 perkara yang insya-Allah kita akan dapati bagi mereka yang bersedekah di hari akhirat nanti. Yang ini lambatlah, tunggu akhirat. Kita nak nunggu mati pun lambat lagi. Lepas mati itu pula duduk dalam kubur. Lepas tu duduk dalam kubur berapa lama wallahu alam. Bila berlaku akhirat baru dapat benda ni. Pertama sekali jadi naungan. Naungan ni payung. Payung ni hak tentunya apa dia? Bila panah, payung ni lah yang menyejukkan kita di hari akhirat besok. Jadi kita kena mencipta payung. Naungan Allah Ta'ala tu kita kena cipta sekarang, untuk masa depan kita. Mencipta sesuatu untuk masa depan tu satu benda yang lumrah dalam hidup kita. Ada orang dia fikir masa depan tu, ni sebuah zaman moden sekarang, dia beli takaful, tak? Insurans orang panggil. Pasal apa? Dia mikir kalau aku mati ada cover, ada perlindungan. Untuk apa dia? Untuk anak-anak aku. Beli rumah installment, ansuran. Umur ambilnya 20 tahun, 25 tahun. Masa ambil bila? 30 tahun umur. Kalau dah 25 tahun, maknanya umur 55. Settle rumah. Dia fikir, bank pun dia fikir seorang dia bincang sama-sama dia. Ini 25 tahun, tahun-tahun umur 50 tahun pun dah goal dah. Dah jalan. Maka dibuat satu perlindungan. Kalau mati umur 50 ke 40 ke ataupun 35, maka macam mana nak buat dengan peminjam ni? Isteri pula tak kerja. Maka dibuat satu perlindungan, fikir masa depan. Jadi kita pun tuan-tuan kena mikir masa depan kita, nak buat satu perlindungan, payung, nak mencipta, nak mendapatkan payung. Jadi dalam banyak-banyak payung, cara nak dapat payung ni apa dia? Salah satu daripadanya sedekah. Supaya di hari akhirat besok dengan kepanasannya yang melampau, yang tak tergambar di fikiran kita, dapat dipayungi dengan satu payung yang kuat. Payung hak kuat sekali, payung Allah. Payung Allah Ta'ala, naungan Allah. Payung lain tu hajul lebu habis, kepanasan pada masa itu. Tetapi payung Allah dengan kuasa Allah tu
naungan Allah zil, maka zil, payung, naungan, awan Allah Ta'ala tu tak boleh memanaskan siapa-siapa pun yang duduk bawah tu, ya. Jadi salah satu daripada payungnya, nak dapat payung Allah Ta'ala itu ialah sedekah. Selain daripada sedekah, apa dia? Rajulun mu'allaqun bil masajid, hati orang yang terikat sentiasa dengan masjid. Itu payung. Semuanya jenis-jenis kerja amalan yang kalau kita buat sekarang dapat payung tu. Nombor 2, sedekah juga meringankan hisap, perhitungan amal. Bagi nak kira, yang kata Allah Ta'ala tu tak cerdik pula, tak pandai, tak boleh nak kira. Dah Tuhan tahu sangat, maha mengetahui. Tengok muka ni tahu dah amalan dia mana banyak, jahat ke baik, ya? Jangan duk mikir ke tu. Tuhan ni bila berdepan dengan manusia, dia buat perkiraan cara manusia supaya manusia tu sendiri puas hati. Macam kita lah mengajar budak kecil. Kita lepasan universiti, mengajar budak kecil, tak boleh, dia kena rendahkan level kita punya pengajaran itu mengikut budak kecil. Nak mengajar ilmu hisab pun tak boleh nak kira pakai hak jenis-jenis ada tanda bahagi apa benda tu yang kita belajar dulu-dulu lah. Masa SPM, masa sekolah rendah aja 1+1 2. Hak 1+1 2 ni tak belajar dah masa universiti. Jadi direndahkan level. Awak profesor ke apa benda, bila berhadapan dengan budak, buat cara budak. Jadi Allah Ta'ala pun nak ikut style dia, tak payah kira. Tengok, okay, ni neraka, syurga, ini syurga, tahu belaka dah. Tapi supaya manusia tu puas hati, dihidupkan manusia tu macam manusia, ya? Hari akhirat besok dihidupkan manusia tu standard dia macam manusia, ya? Pemikiran pun manusia. Sekarang ni gini, nak kira satu-satu, ya? Tetapi bagi manusia, insan mukmin yang baik, yang ada amalan sedekah ni, maka Allah Ta'ala ringankan. Kira bicara tu dipermudahkan, ya? Macam ni lah, ya, kira bicara dipermudahkan. Kadang-kadang kita pergi bagi queue nak bayar apa-apa lah, ya. Kadang-kadang ada pegawai yang kenal. Contoh gini lah, immigration, ya. Sakit jiwa pergi immigration ni. Kalau tengok keadaan nak buat pasport tu, sakit jiwa. Kadang-kadang kita tengok orang tu pergi pukul 7 pagi lagi, kan? Dapatnya apa dia? Dapatnya dekat-dekat lepas Zuhur, tak tension. Tapi mungkin dah kita tengah-tengah baris tu ada pegawai tengok, rasa kenal dia ni, kan? Dia panggil, memang Ustaz, masuk bilik dia. Itu mudah kira tu orang panggil. Pasal apa dia mudah kira tu tadi? Sebab orang tu kenal kita. Sebab tu pentingnya kenal ni. Kenal penting. Kita ni pula kena perkenalkan diri kita pada Allah. Biar Allah Ta'ala tu kenal. Cara macam mana? Mari rumah dia lah. Duk mari tiap-tiap hari, takkan tak kenal lagi, kan? Mari tiap-tiap hari bercakap dengan dia. Bercakap dengan dia lagu mana? Dalam sembahyang tu pun bercakap dah. Lepas tu baca Quran pula, ya, cakap. Tak kenal lagi. Tuhan Maha Berkuasa, ya, mesti kenal punya, ya. Bila dah kenal tuan-tuan, ini dia. Antaranya buat benda yang dia suka, sedekah. Buat berkenan sungguh aku dengan orang ni. So dia akan bagi perhatian. Bila bagi perhatian tu sampai hari akhirat besok, tengok-tengok dia bagi ni malaikat segerakan dia punya hisap dia. Pasal apa dia? Dia ni aku kenal sangat, ya. Baik. Nombor 3, memberatkan timbangan amal kebaikan. 4, memudahkan menyeberang titian siratal mustaqim. Dan 5, bertambah darjat dalam syurga. Dan andaikan di dalam sedekah itu tidak ada kelebihan selain daripada mendapat doa orang-orang miskin, maka seharusnya seorang yang berakal melakukannya. Lebih-lebih lagi sedekah itu menyebabkan keredaan Allah dan menjengkelkan syaitan. Pengarang kitab ni kata, kalaulah sedekah tu satu je kelebihan dia. Apa dia kelebihan dia? Bagi sedekah pada orang miskin, lepas bagi sedekah tu dia entah macam mana, sama ada dalam hati dia terus on the spot pada masa itu, dalam hati dia kata, wahai Tuhan, luaskanlah rezeki orang ni. Dalam hati dia. Balik di rumah tu pula oleh kerana dia berhajat,
kita tolong lepaskan kedukecitaan dia. Balik di rumah lepas-lepas sembahyang, doa lagi sekali situ. Ya. Kalau tu sahaja kelebihan sedekah, maka dia kata awak kena buat. Ya. Tak payahlah orang lain naungan, tak payah. Kan? Kemudian apa ni, nak hapus dosa pun tak payah. Semua yang kita bincang tak payah. Satu je kelebihan dia. Maka kita sebagai orang yang berakal, kena buat sedekah tu. Kalau itu yang kita dapat hasil daripada sedekah. Sedekah je orang tu doa untuk kita. Cukup lah. Kita berdoa tu, hak kita berdoa tu, ialah kita berdoa minta luaskan rezeki ke benda. Tapi orang berdoa ni tuan-tuan, kadang-kadang dia dapat duit dan lepas hajat dia. Macam baru ni bulan puasa, satu orang yang saya buat announcement, anak dia nak pergi sekolah universiti, ya. Nak pelepas peringkat awal tu, dia bukannya dapat terus dia punya pinjaman PTN ke ataupun beasiswa. Nak pelepas tu kena ada preparation tu lebih kurang 3,000. Kan? Nak beli tu, nak beli ni, apa semua sekali. Maka tuan-tuan boleh bayangkan, bila kita serahkan, saya ingat 2,500 ke 3,000 campur duit saya lah, saya bagi sikit. Ya. Kita collection kita 2,400. Kita serah 3,000 ke dia. Boleh bayang tengok dengan budak tu. Budak ni tuan-tuan, saya tengok masa kita serah tu, budak tu dia cakap dah, mak dia bercakap, dia kata dia tak nak pergi belajar. Dia nak terus bekerja. Ya. Sebab tak ada duit. Tapi bila kita serah tu, kan, maka kita tengok air muka dia, ya, lain lah. Maknanya tuan-tuan boleh bayang lah itu. Kalau saya nak cerita kan, panjang pula cerita kan. Jadi kita boleh bayangkan air muka mak dia, jangan kira lah sedih lama dah. Kerana kemiskinan anak aku tak boleh belajar, ya, tak ada duit, ya. Anak pula rasa mak tak ada duit, tak apalah, saya kerja, ada rezeki saya sambung belajar akan datang. Sambil-sambil bekerja tu maknanya sambung belajar. Tapi dengan duit tadi settle masalah. Lepas dapat duit tu, pinjaman saya tak tahulah berapa lama dapat. Tapi tuan-tuan, bila kita buat lagu tu, kita cakap ini daripada Masjid Ar-Rahimah, dan saya pun beritahu, doa-doakanlah orang yang bagi duit ni supaya panjang umur dalam ketaatan pada Allah, rezeki dia luas. Jadi budak tu pula mengaji agama, ya, mengaji agama. Budak tu mengaji agama, ditawarkan untuk masuk dalam kos dakwah. Jadi kalau kita cakap maknanya tolong doakan, mudah faham dia. Kalau kita tak suruh pun mungkin dia akan berdoa. Ini kan pula kalau kita minta tolong, ya. Baik. Jadi kalau sekiranya kelebihan sedekah itu semata-mata kerana dapat doa orang miskin, dia kata patutlah awak kena buat juga dia. Kalau betul awak jenis orang cerdik, orang berakal. Lebih-lebih lagi sedekah ni dia dapat keredaan Tuhan, macam yang kita bincang tadi. Dan juga menjengkelkan syaitan, seperti mana yang disebut, innar rajula la yastati'u an yatasaddaqa ma lam yafuk lahya sab'ina syaitana. Diriwayatkan bahawa seseorang itu tidak dapat bersedekah sebelum melepaskan belenggu 70 syaitan. Blok syaitan tadi, ya, roadblock dia. Lepas tu 70, lepas satu-satu. Itu yang menyebabkan kita payah nak bersedekah tu, ya. Kemarin dulu ada satu orang mari kedai saya, dia hantar barang lah, dia ada ambil nasi Arab untuk buat jamuan raya. Lepas tu dia hantar balik balang-balang. Borok-borok ceritalah, maknanya saya akan buat, maknanya bila kahwin sekali lagi pada 20 bulan 10 nanti, jemputlah tu 20 bulan 10 nanti. Cerita, dia kata saya pun nak kahwin, tapi suami saya, hak gingan tak tu isteri, kan. Suami saya, dia kata Allah Rabbi, saya sebenarnya nak mudah-mudah je. Dia ceritalah, suami dia nak buat satu dewan, dah tempah dah, saya tak nak sebutlah dewan tu, dah bayar RM5,000, RM5,000 deposit dia. Lepas tu suami dia ni maknanya tak macam mana, jumpa hak lebih baik lagi dewan tu. Dewan di Jalan Semarak tu, tuan-tuan tahu dah tu, kalau saya sebut gitu, dekat UTM, ya. Jumpa lagi hak baik, ambil hak baik tu, lepas tu hak RM5,000 tadi deposit burn, habis. Tuan-tuan tengok tak? Itu yang saya kata, kadang-kadang kita punya rezeki Tuhan tarik ni tak nampak. Yang tuan-tuan dek-dekut tu, Tuhan tarik gitu ya.
Nak bagi RM10 masjid tiap hari tak lagi. RM10 sebulan 300, bukan RM5,000. Ya. Kalau bagi RM5, RM150 baru sebulan. Tapi menggigil. Pasal menggigil, ini dia. Nak pelepas ni 70 rablak. Sebab tu orang yang bersedekah ni pahala dia cukup besar sampai Allah Ta'ala sebut, bukan Nabi ni. Allah Ta'ala kata kalau kamu sedekah ni tak apalah, kamu nak sedekah depan orang pun tak apa, nak buat senyap-senyap pun tak apa, sirran wa alaniyah. Sampai peringkat tu. Hak lain, ibadat lain tuan-tuan nak buat, Tuhan tak sebut sampai peringkat alaniyah, boleh buat secara terang-terangan. Kalau boleh orang lain tu buat, jangan orang lain tahu. Tapi sedekah ni orang tahu pun tak apa, aku tak kisah. Sebab sedekah ni besar pahala dia, sebab dia menyenangkan orang lain, ya? Jadi kenapa pahalanya besar sehingga peringkat nak buat terang-terangan pun boleh, nak buat senyap-senyap pun boleh? Kenapa besar begitu, sampai begitu besarnya pahala? Sebab nak pelepas sedekah ni tuan-tuan, 70 belenggu syaitan kena pelepas tu. Maknanya kalau orang keluar duit RM5 ke RM10, saya tak nak sebut dah RM1 dah, kan? Saya tak nak sebut dah, bila sebut sedekah ni RM1 tak nak dah. RM5, RM10, maknanya tuan-tuan memang hebat lah tu, ya? Memang hebat, ya? Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Malam ni kita ada jamuan raya lah di masjid ni, Jemput semua, beritahu kawan-kawan.